Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sandahya dan ini Agenda Awani. Pusat Ekonomi, keupayaan besar pelaburan asing, hub pendidikan dan penyelidikan dan tumpuan budaya dan warisan serta pelancongan. Dalam multi kebolehupayaan ini, Pulau Pinang antara destinasi negeri dan bandar tumpuan. Bukan sahaja kalau kita bercakap dari sudut ekonomi dan sebagainya, tetapi terutamanya dari sudut pekerjaan dalam kalangan masyarakat. Hal ini merujuk secara keseluruhan bagaimana dengan pembangunan, kebersatuan masyarakat dan juga penduduk, termasuk isu yang mungkin menggugat keamanan di Pulau Pinang. Jadi, saya berbesar hati hari ini bersama-sama dengan Ketua Menteri Pulau Pinang yang amat berhormat, Choo Koon Yew, bersama-sama dengan saya di studio hari ini. Terima kasih. Salam sejahtera, YB. Salam sejahtera. Terima kasih kerana jemput saya berada di Agenda Awani. Kita nak mengetahui secara keseluruhan. Kalau YB, kalau saya tanyakan apa khabar YB, kalau tak baik tak adalah dekat sini. Tetapi secara keseluruhannya YB, apa khabar sebenarnya Pulau Pinang hari ini? Kita baru habis penggal 5 tahun dan Dewan Undangan Negeri pun sudah dibubarkan. Jadi segala tumpuan adalah kepada Pilihan Raya Negeri. Dan sebelum menghadapi PRN, saya rasa negeri Pulau Pinang 5 tahun yang lepas ini memang walaupun ada pandemik COVID-19 mencatatkan prestasi yang cemerlang, saya rasa baik dari segi pembangunan ekonomi, sosial budaya dan rakyat jelata juga dapat menikmati hasil-hasil pembangunan yang kita capai dalam 5 tahun ini. Melihat kembali rentetan 5 tahun Pulau Pinang dan memasuki menjelang PRN negeri Pulau Pinang, 6 negeri sebenarnya yang akan berlangsung 12 Ogos nanti, bagaimana YB meletakkan diri YB? Tak ada isu-isu besar, kecoh daripada YB di media sosial dan sebagainya. YB juga dikatakan Mr. Nice Guy di Penang. Macam mana YB memposisikan diri YB selaku Ketua Menteri di sana dengan tidak wujud kontroversi-kontroversi besar? Saudara telah menyebut saya sebagai Mr. Nice Guy. Memang gelaran ini selalu orang kata sebab mungkin saya lebih low profile, tak banyak kontroversi dalam media-media. Dan mungkin memberi gambaran kepada orang lebih banyak fokus kepada kerja dan kurang cakap sebarangan dalam media. Oleh itu sepanjang 5 tahun ini pun bukan berbanding dengan tempoh sebelum itu, nampaknya pun tak ada demonstrasi rakyat terhadap isu-isu masyarakat ataupun terhadap dasar-dasar kerajaan negeri. Jadi saya anggap ini mungkin cara saya mentadbir negeri ini sesuai dengan masyarakat majmuk. Mungkin rakyat dapat lihat pentadbiran kerajaan negeri memberi perhatian kepada semua, prihatin kepada isu-isu masyarakat, sedia mendengar rungutan ataupun masalah dan sedia untuk membantu mereka yang terkesan oleh apa-apa dasar kerajaan negeri. YB, sebelum saya ke soalan lain, sikit saja nak tanya mengenai YB. Adakah YB merasakan populariti seorang Menteri Besar itu penting untuk sekarang ini? Menjelang pilihan raya, saya rasa memang populariti adalah penting sebagai satu pengukuran penerimaan rakyat jelata terhadap pimpinan seseorang menteri besar atau ketua menteri dengan apa yang beliau lakukan dalam tempoh menerajui tampuk pemerintahan di kerajaan negeri. Memang penting. Ini yang kita nak sentuh satu persatu YB. Bagi tahun 2023, kita nak melihat kepada pencapaian Pulau Pinang. Kita tahu antara negeri besar yang menyumbang kepada KDNK negeri pengeksport terbesar negara dari sudut elektronik dan industri-industri lain. Apa yang memenuhi segala peran strategik yang dirancang oleh YB dan juga tim dalam kerajaan negeri terdahulu?
Sebenarnya dalam 5 tahun ini pembangunan negeri Pulau Pinang diberi kala tuju oleh satu visi yang diberi nama Penang 2030, di mana kita mensasarkan menjadikan negeri Pulau Pinang sebagai sebuah negeri yang memberi fokus kepada keluarga, menjadi negeri yang pintar dan hijau dan dapat menginspirasikan negara Malaysia ini. Dan kita semua tahu negeri Pulau Pinang adalah sebuah negeri industri sejak 50-60 tahun dahulu dan fokus kepada sektor pembuatan elektronik dan elektrik dan lain-lain sektor yang masih berkembang seperti medical tech dan sebagainya. Jadi dalam 5 tahun ini kita merasa amat gembira sebab dalam tempoh inilah walaupun ada pandemik, kita mencatatkan pelaburan yang paling tinggi dalam sejarah negeri Pulau Pinang, iaitu dalam 5 tahun ini kita mencatatkan lebih kurang 120 bilion ringgit FDI yang masuk ke Pulau Pinang ini. Dan selain daripada itu, maka kita bergantung kepada statistik-statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan. Dari segi ekspor pun, negeri Pulau Pinang menjadi negeri yang ekspor paling banyak dari negeri Pulau Pinang. Dan juga baru-baru ini, Jabatan Perangkaan Malaysia juga mengumumkan pertumbuhan KDNK negeri Pulau Pinang mencatat 13.1% yang merupakan kadar yang paling tinggi di antara semua negeri di Malaysia ini. Jadi ini semua angka-angka datang dari agensi kerajaan persekutuan, bukan dicipta oleh kerajaan negeri, dan kita merasakan ini sebenarnya membayangkan kerancakan ekonomi di negeri Pulau Pinang pasca pandemik COVID-19. Daripada jumlah-jumlah yang YB nyatakan 13.1% antara yang paling tinggi, catat juga 120 bilion ringgit FDI dan sebagainya, dan akhirnya ia perlu dilihat bagaimana rakyat dan juga masyarakat serta penduduk di Pulau Pinang menerima manfaat daripada apa yang diperoleh. Bila bercakap berkaitan dengan 47% pencapaian membabitkan pelaksanaan 210 projek yang telah dirangka dan disusun oleh kerajaan negeri Pulau Pinang. Bagaimana statusnya dan apa impak dan juga kesan besar kepada penduduk dan juga rakyat Pulau Pinang ini, YB? Apa yang disebutkan tadi adalah sebenarnya Penang 2030 Vision, di mana kita ada 4 tema yang utama dengan 16 inisiatif strategik. Dan manakala saudara sebut tadi, kita setelah 5 tahun dilancarkan pada tahun 2018 hingga penghujung penggal ini, kita mencapai 47% daripada projek-projek dan program-program yang ditetapkan di bawah strategic initiative yang jumlah 16 itu. Dan setiap ahli exco dan juga pegawai di bahagian perancangan ekonomi menjadi pihak atau orang yang bertanggungjawab untuk memperkenalkan sasaran, meletakkan sasaran, memantau sasaran, perjalanan, pelaksanaan, dan pada penghujung penggal ini saya buat satu rumusan daripada dashboard yang kita paparkan untuk pemantauan. Kita mencapai 47% daripada apa yang ditetapkan. Mungkin 210 projek terlalu banyak untuk kita sebut. Mungkin sebagai contoh, perumahan adalah satu keutamaan bagi kerajaan negeri Pulau Pinang untuk memastikan kita dapat merumahkan rakyat dengan khususnya dengan perumahan mampu milik. Dan kita menjelang 2030 memang meletakkan sasaran
220,000 unit rumah mampu milik untuk semua rakyat Pulau Pinang, dan sehingga ini kita sudah capai 64% daripada sasaran ini, iaitu hampir 148,000 unit. Bukan semua siap, ada yang sudah siap, ada yang dalam pelaksanaan, ada yang sudah pun diberi kelulusan dalam proses perancangan. Jadi kita masih memantau dan harap sampai 2030 sasaran ini dapat dicapai. Selain dari membina rumah yang baharu, kita pun memberi perhatian kepada perumahan awam yang sedia ada. Kita tahu bahawa kebanyakan perumahan awam, khususnya kos rendah dan sederhana, penduduk atau management corporation menghadapi kekangan wang untuk menjalankan penyelenggaraan lift ke, tangki air ke, dan kemudahan-kemudahan asas. Jadi kita ada satu program di mana kerajaan negeri dapat membiayai 80% daripada kos penyelenggaraan yang diperlukan, manakala management corporation, iaitu penghuni-penghuni atau pemilik petak itu perlu membiayai 20%. Jadi kita membantu mereka melaksanakan kerja-kerja naik taraf. Dan sehingga kini kerajaan negeri telah menggunakan 342 juta ringgit untuk membantu rumah bangsa awam ini untuk membaharui kemudahan yang perlu diperbaiki, termasuk cat-cat juga, cat bangunan dan sebagainya. Ini adalah untuk memastikan daya penghunian, livability rakyat sebagai hasil daripada, menikmati hasil daripada pembangunan yang kita katakan tadi, banyak FDI, banyak peluang-peluang pekerjaan, tetapi adakah rakyat dapat merasai hasil daripada pembangunan ini. Sangat menarik bila kita bercakap berkaitan dengan antara fokus-fokus utama, walaupun ada 4 bidang utama yang ditetapkan untuk visi Penang 2030, tetapi YB menyebut yang pertama tadi adalah berkaitan dengan perumahan mampu milik dan sebagainya. Adakah ini sedikit sebanyak YB menolak stigma orang ramai sebelum ni yang bahawa rumah dekat Penang tu mahal? Kita tidak nafikan kalau kita menggunakan statistik dari pihak yang bertanggungjawab, NAPIC, yang mengawal harga di seluruh negara. Memang negeri Pulau Pinang antara 2-3 buah negeri yang di mana harga rumah adalah lebih tinggi daripada purata kebangsaan. Sebab mungkin kekangan tanah yang terhad, itu menyebabkan kos pembinaan yang sudah meningkat. Tetapi walau bagaimanapun kita ada dasar di mana setiap permohonan perancangan pembangunan oleh pemaju-pemaju diletakkan syarat 30% daripada jumlah unit pembangunan itu perlu disyaratkan pembinaan perumahan kos rendah dan sederhana rendah. Jadi ini menjaminkan pembekalan rumah-rumah dalam paras harga yang dapat dimampu beli oleh penduduk-penduduk negeri Pulau Pinang yang memerlukan. Manakala bagi kategori lain, itulah pasaran bebas kepada siapa yang mampu, itulah serah kepada kuasa pasaran untuk menentukannya. Tetapi oleh kerana dasar 30% itu masih kekal dengan paras harga yang tidak ubah di negeri Pulau Pinang, maka kita dapatlah membantu menangani isu bahawa banyak orang rungut bahawa harga rumah di Pulau Pinang adalah
lebih tinggi berbanding dengan purata kebangsaan. Jadi jangan risau sebab bila YB sebut ni kita baru tahu ada 30% sebenarnya yang ditetapkan untuk rumah kos sederhana ataupun rumah mampu milik disediakan, walaupun kita tengok takut nak beli rumah dengan YB, tapi sebenarnya ada kota tu. Ada kota daripada apa yang YB nyatakan tadi, bila kita cakap okeylah Penang ada mungkin disebabkan tanah yang terhad dan sebagainya, kita tahu juga berkaitan dengan status projek tambak laut di selatan Pulau Pinang. Statusnya bagaimana YB? Dengar kata ada juga rungutan daripada rakyat setempat berkaitan dengan projek ini YB. Sebenarnya kita telah usahakan projek tambakan laut sejak banyak tahun sebelum ini. Terkini kita sudah pun mendapat kelulusan EIA daripada Environmental Impact Assessment Study daripada Jabatan Alam Sekitar Kebangsaan yang sememangnya meletakkan banyak syarat untuk dipatuhi oleh pihak kerajaan negeri, dan kelulusan yang terakhir kita masih tunggu sebelum dapat mula kerja-kerja tampakan adalah Environmental Management Plan, iaitu bagaimana kita melalui plan ini menunjukkan bagaimana kita mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan di bawah kelulusan EIA itu. Saya percaya EMP ini akan diperoleh dalam sedikit masa lagi, dan kita memang dari mula hingga sekarang ambil satu pendirian yang tegas. Selagi tak ada kelulusan, selagi kita tak boleh mula apapun kerja-kerja tampakan di bahagian selatan Pulau Pinang. Itu antara status terkini. Apapun kena tunggu kelulusan dan projek ini akan dilaksanakan. Baik YB, selain daripada itu, antara perkara-perkara penting kita nak melihat kepada bagaimana rakyat itu merasakan bahawa ini adalah tempat yang selesa untuk diduduki. Walaupun mungkin dalam kalangan seperti negeri-negeri jiran, Perlis, Kedah, Perak dan sebagainya, mengambil peluang dan juga perolehan daripada apa yang disediakan di Pulau Pinang, terutamanya berkaitan dengan peluang pekerjaan dan sebagainya. Bagaimana YB dan juga tim kerajaan negeri ini committed untuk menyediakan sebanyak mungkin peluang pekerjaan, bukan sahaja kepada penduduk setempat tetapi kepada kawasan-kawasan sekitar? Sebenarnya negeri Pulau Pinang sepanjang sejarah merupakan pusat kepada utara semenanjung Malaysia yang merangkumi negeri Perlis, Kedah dan Perak Utara khususnya, yang sebab sejarah mencatatkan pembangunan sosial ekonomi negeri Pulau Pinang lebih maju ke hadapan berbanding dengan negeri-negeri di jiran kita. Dan tadi kita menyatakan banyak FDI yang dapat ditarik ke negeri Pulau Pinang, maka kita boleh menyatakan dari begitu banyak FDI itu, maksud dia peluang-peluang pekerjaan diwujudkan melalui foreign direct investment itu. Dan saya percaya berpuluh-puluh ribu peluang pekerjaan dapat diwujudkan kerana adanya pelaburan asing ini yang menubuhkan kilang-kilang di negeri Pulau Pinang. Dan sememangnya kalau keadaan di negeri Pulau Pinang adalah satu cabaran juga dari segi talent pool yang sememangnya tidak mencukupi. Di negeri Pulau Pinang mungkin satu keadaan di mana bukan orang cari pekerjaan tetapi pekerjaan cari orang pula. Jadi kita sememangnya terbuka, menarik, menyambut baik mana-mana rakyat Malaysia, baik dari bahagian utara maupun sehingga Kelantan, Terengganu, Sabah, Sarawak yang minat pekerjaan di negeri Pulau Pinang. Kita menyambut baik, dan kita pun ada inisiatif program-program
modal insan tertentu yang menawarkan insentif kepada lepasan sekolah, murid-murid lepasan sekolah untuk industrial placement dan di kilang-kilang dan sebagainya supaya mereka dapat sesuaikan diri dan mungkin kalau anggap negeri Pulau Pinang sesuai untuk mereka menetap dan bekerja, memang kita menyambut baiklah. Jadi peluang-peluang pekerjaan yang diwujudkan melalui FDI itu ataupun melalui projek tampakan laut yang sememangnya bertujuan untuk mewujudkan Green Technology Park. 700 ekar daripada pulau itu akan dikhususkan untuk industri high technology yang sememangnya Pulau Pinang pun sudah alih daripada pusat pembuatan kos rendah kepada satu pusat pembuatan yang berteknologi tinggi yang memerlukan modal insan yang ada skill set yang lebih tinggi berbanding dengan masa-masa dahulunya. Banyak lagi sebenarnya saya nak sentuh berkaitan dengan hal-hal seperti ini, YB. Tapi baru-baru ini kita tahu isu berkaitan dengan Kedah Pulau Pinang, isu pertikaian, mungkin perjanjian dan sebagainya. Apa respon YB berkaitan dengan isu yang mungkin dibangkitkan ini berkaitan Kedah ni sebenarnya hak milik Pulau Pinang, dan isu ini kadang-kadang masih lagi orang bercakap berkaitan dengan hal ini, YB? Sebenarnya saya lihat isu yang dibangkitkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Kedah lebih kepada politik lah, menjelang pilihan raya, dan walaupun beliau memfokuskan kepada sejarah bahawa pada tahun-tahun silam itu negeri Pulau Pinang sebahagian daripada negeri Kedah, dan kita pun tidak menafikan fakta sejarah ini. Kalau nak lihat lebih jauh, kita boleh kata apa-apa pun. Tetapi yang membezakan fakta sejarah dengan kedudukan negeri Pulau Pinang ataupun setiap negeri di dalam Persekutuan Malaysia ini, setiap negeri adalah negeri yang berdaulat, yang memberi pengiktirafan kedudukan negeri berdaulat di dalam perlembagaan Malaysia apabila negara ini tertubuh dengan gabungan Federal Malay State, Unfederated Malay State, Straits Settlement dan sebagainya. Jadi itu adalah sebahagian dari sejarah juga. Itu sejarah undang-undang, sejarah perlembagaan. Saya pun boleh sebut ini sejarah juga yang tidak boleh kita menganggap ianya bukan fakta yang perlu dihormati, dan setiap negeri merupakan mempunyai kedudukan yang sama dalam persekutuan, dan hakikat ini perlu dihormati dan diterimalah. Itu jelas daripada apa yang YB nyatakan. YB, sedikit saya nak sambung sebelum ada beberapa perkara lagi saya nak tanyakan kepada YB. Bila tadi kita bercakap berkaitan dengan peluang pekerjaan dan sebagainya seperti yang YB nyatakan tadi. Hal ini bila sesuatu kawasan ataupun satu tempat menjadi tumpuan ramai, contohnya cost of living pastinya akan meningkat. Apa sahaja bila kita bercakap isu utama rakyat ketika ini adalah berkaitan dengan ekonomi dan juga bagaimana untuk adanya duit dalam poket setiap rakyat. Yang kedua adalah berkaitan dengan infrastruktur, lalu lintas, kesesakan, katanya LRT di Pulau Pinang dan sebagainya. Bagaimana YB melihat perkara ini untuk masa depan ataupun sekarang ini, YB, terutamanya dalam Visi Penang 2030, untuk memastikan bahawa kos living ataupun kos sara hidup rakyat Pulau Pinang ini dapat diseimbangkan di samping mempunyai infrastruktur yang baik, terutamanya bila kita bercakap berkaitan dengan kesesakan, jam dan sebagainya. Isu kos barangan yang tinggi atau kadar inflasi dan sebagainya sebenarnya adalah isu kebangsaan yang tidak ada sebuah negeri terlepas daripada kesannya, dan memang kerajaan persekutuan melaksanakan pelbagai inisiatif untuk mengawal kos harga barangan, dan nampak ada sedikit penambahbaikan dari segi kadar harga barangan-barangan asas bagi
penduduk. Dan kita harap segala inisiatif ini dapat berhasil. Ianya pun juga dipengaruhi oleh pasaran antarabangsa yang menyebabkan bahan-bahan untuk membuat sesuatu makanan ke ataupun barangan consumer yang meningkat harganya, mungkin kos pengangkutan dengan naiknya kadar tarif elektrik, air dan sebagainya menyebabkan kos-kos sudah meningkat, dan kita berharap inisiatif yang dilakukan ini dapat mengawal. Kita pun merasakan sudah sampainya kerajaan mengkaji semula paras gaji pekerja-pekerja di negara ini, sebab kita tidak lagi menjadi negara yang menawarkan buruh kos rendah kepada pelabur-pelabur. Sebenarnya kita sudah melepasi zaman ini dan sepatutnya melihat bagaimana kita menggalakkan atau memberi insentif kepada SME ataupun syarikat-syarikat tempatan untuk beralih kepada otomasi menggunakan teknologi yang tinggi supaya dapat kurangkan penggantungan kita terhadap pekerja-pekerja buruh dan sebagainya dengan meninggikan skill set pekerja-pekerja kita. Kalau dari pekerja biasa, kita kalau ada embrace teknologi di dalam proses pembuatan itu, pekerja biasa itu boleh dilatih upskill dia punya kemahiran untuk melakukan kerja-kerja yang lebih berteknikal. Maka dengan itu dia sepatutnya boleh dapat gaji yang lebih tinggi, sebab melalui otomasi dia sudah kurang mungkin 5-10 bekerja yang biasa dapat dilakukan kerja itu oleh 1-2 orang technician katakan, yang sepatutnya melayakkan pembayaran gaji yang lebih tinggi. Sebab penjimatan dari buruh yang lain kepada juru teknik yang terdiri dari orang tempatan. Maka kita perlu lihat isu ini, maka produktiviti pun penting. Kalau kita dapat menaikkan paras harga, maka itu perlu disusuli dengan produktiviti yang lebih tinggi supaya majikan dapat melihat baik kita bayar gaji yang lebih tinggi tetapi ia setimpah dengan produktiviti daripada hasil pembayaran gaji yang lebih tinggi itu. Terima kasih Mr. Nice Guy, Ketua Menteri Pulau Pinang Yang Amat Berhormat Choo Koon Yew atas luangan masa bersama-sama dengan kita. Sekarang kita lebih faham berkaitan dengan apa misi dan juga visi yang telah dilakukan oleh YB dan juga akan dilakukan YB, terutamanya menjelang PRN nanti. Terima kasih sekali lagi YB. Terima kasih ke Astro Awani. Terima kasih kepada anda yang menonton. Sekian agenda Awani. Saya Ihsan Dahaya. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Jangan lupa PPN.